Dan saudara, sementara itu kawalan keselamatan di hentian rehat dan rawat Genting Sempah dan Tapak dipertingkat berikutan tambahan aliran trafik dan perantau yang secara beransur-ansur pulang dari kampung halaman masing-masing. Beberapa anggota pasukan keselamatan ditempatkan di lokasi bagi memberi bantuan selain sebagai persediaan menghadapi sebarang kemungkinan. Laporan lanjut bersama wartawan kami Muhammad Yunus Muhammad Nur di RNR Genting Sempah. Silakan. Terima kasih Lila dan Kasepuri. Saudara, antara anggota pasukan keselamatan yang ditempatkan di sini termasuk polis, bomba, rela dan juga Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM. Aspek keselamatan dititik beratkan mereka bagi memastikan keselesaan buat pengunjung hentian rehat dan rawat Genting Sempah ini. Untuk maklumat lanjut, kita bersama salah seorang anggota JPAM yang bertugas ini iaitu Sarjan Pertahanan Awam Syahrul Azhar Muhammad Nordin. Jadi Sarjan mungkin boleh kongsikan bersama penonton RTM sejak bila anggota JPAM diletakkan di hentian rehat dan rawat Genting Sempah ini dan berapa lama penempatan ini? Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami telah ditempatkan pada 10 hari bulan 7 2015 sebelum raya hari itu dan kita akan habis pada 24 hari bulan 7 2015 iaitu selama 15 hari yang telah ditetapkan oleh pihak PDRM Polis Diraja Malaysia untuk menjaga keselamatan jalan raya. Jadi berapa ramai jumlah keanggotaan JPAM yang ditempatkan di hentian ini? Buat masa ini, keanggotaan kami yang telah ditempatkan adalah seramai 12 kali anggota iaitu sehari yang telah dipecahkan kepada 3 shift iaitu shift malam pada pukul 12 hingga ke pukul 8 pagi, pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang dan 4 petang ke pukul 12 malam yang menempatkan setiap shift seramai 4 kali anggota. Jadi untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang mungkin berlaku, apakah antara peralatan yang disediakan JPAM di sini? Okey, untuk makluman semua dan pengguna, pihak JPAM telah menempatkan seunit ambulans bersama anggota yang terlatih untuk kita meliputi untuk kenderaan kemalangan jalan raya. Kita telah menempatkan peralatan-peralatan dan anggota yang terlatih untuk menghadapi bencana kemalangan jalan raya dan kecemasan. Termasuk juga bukan di RNR Genting Sempah juga. Pihak JPAM telah menempatkan sebanyak 17 tempat di seluruh Malaysia untuk menghadapi untuk kita mengelakkan kemalangan jalan raya. Baik. Terima kasih Syahrul. Ya, untuk makluman, anggota JPAM ini bertugas 24 jam sehari sepanjang musim perayaan ini di 17 lokasi yang dimaklumkan oleh Sarjan Syahrul semalam tadi. Dan mereka adalah antara wira-wira yang sanggup berkorban cuti raya mereka demi negara. Ya saudara, untuk makluman, jumlah kenderaan yang berada di kawasan RNR Genting Sempah ini semakin bertambah. Trafik agak perlahan terutama di kawasan susur masuk ke hentian ini, namun masih lagi terkawal. Bagaimanapun, berdasarkan maklumat yang diperoleh melalui laman web Lembaga Lebuh Raya Malaysia, trafik bergerak perlahan di Lebuh Raya dari arah Bentung ke Bukit Tinggi. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi Waze, purata kelajuan kenderaan yang dicatatkan di kawasan itu adalah sekitar 12 km sehingga 47 km sejam sahaja. Ia bagaimanapun kembali lancar ketika menghampiri kawasan Genting Sempah ini. Bagi warga kota yang ingin pulang dari negeri di Pantai Timur, ingin saya kongsikan panduan jadual waktu perjalanan yang disediakan syarikat konsesi Lebuh Raya untuk hari ini. Pengguna Lebuh Raya dari Pahang disaran melalui Lebuh Raya pada pukul 7 malam hingga 11 malam. Pengguna dari Terengganu pula dinasihat menggunakan Lebuh Raya antara pukul 8 malam hingga 10 malam. Bagi pengguna dari Kelantan, mereka dijangka tidak berhadapan dengan sebarang kesesakan jalan raya sekiranya mereka memasuki Lebuh Raya antara pada pukul 4 petang hingga 12.30 malam. Jadi tiada kesesakan juga dijangka berlaku pada tengah malam hingga 6 pagi ini untuk semua laluan. Pengguna jalan raya dinasihatkan untuk mengikuti jadual yang disaran bagi mengelak berhadapan dengan kesesakan jalan raya. Maklumat lanjut mengenai keadaan lalu lintas di Lebuh Raya juga boleh diketahui dengan mengikuti akaun Twitter Lembaga Lebuh Raya Malaysia iaitu LLM Info Traffic. Sekian laporan daripada saya Yunus Muhammad Nur. Kita bersama di Lailah di hentian rehat dan rawat Tapah untuk maklumat selanjutnya.
Baik, terima kasih rakan tugas saya Yunus yang berada di Genting Sempah. Baiklah, ketika ini saya masih lagi berada di kawasan rehat dan rawat RNR Tapah bagi meninjau keadaan trafik di sini. Dan untuk pengetahuan anda, keadaan di sini agak sesak oleh pengguna-pengguna jalan raya yang datangnya dari utara menghala ke Lembah Kelang di sini. Dan walau bagaimanapun keadaan masih lagi terkawal dan tempat letak kenderaan masih lagi boleh didapati. Dan ada juga yang singgah di RNR ini untuk menunaikan solat dan juga makan ya. Dan ketika ini saya bersama-sama dengan pengguna lebuh raya iaitu Muhammad bin Hassan ya. Baik Encik, terima kasih sudi bersama ATM hari ini. Baik, boleh kongsikan pengalaman Encik Muhammad sepanjang menggunakan lebuh raya ini di musim perayaan Aidilfitri ini? Okey, memang selalu sesak menggunakan perjalanan menggunakan highway. Tapi untuk hari ini suasana lebih berbeza lah. Jalan teratur. Cuma tempat-tempat tertentu lah seperti di terowong menara dekat Ipoh dan di Taiping yang menyebabkan kesesakan lalu lintas lah. Selepas kita melepasi kawasan tersebut, rupanya beberapa biji kereta telah rosak lah. Maybe sebabkan kerosakan kereta itu yang buat jalan terlalu sesak. Cik Muhammad Cik Muhammad dari mana ke mana? Saya dari Pulau Pinang untuk pergi ke Port Dickson. Dan kabarnya Cik Muhammad telah bergerak lebih awal hari ini untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Ya, saya keluar dari rumah dalam jam 12.30 hari. Pukul 5 baru sampai di Tapah. Sebabkan kesesakan kecil lah. Yang bukan besar sangat lah. Baik, terima kasih Encik Muhammad atas perkongsian tadi. Dan ketika ini juga saya bersama-sama dengan Inspektor Zamri, penguatkuasa Lebuh Raya Utara Ipoh Tanjung Malim untuk berkongsi dengan keadaan trafik di sini dan dari segi penguatkuasaannya. Baik, Inspektor Zamri. Baik Tuan, boleh kongsikan bersama dengan kami mengenai keadaan trafik di sini pada hari ini? Keadaan lalu lintas di Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan bertambah nampaknya aliran kenderaan pada sebelah petang ini. Dan terutamanya di kawasan Simpang Pulai, kawasan rehat, di mana kenderaan mula memasuki susul kawasan rehat menyebabkan aliran menjadi perlahan dan tersekat. Dan menyebabkan kesesakan hampir 3 km sehingga ke Ipoh Selatan. Selepas itu di Gua Tempurung di mana kawasan mendaki, didapati kenderaan bertambah kerana perlahan dan juga menyebabkan kesesakan. Selepas Gua Tempurung hinggalah ke Tapah, Bido dan Sungkai, kenderaan bergerak lancar. Baik Tuan, ada juga di kalangan pengguna lebuh raya yang menggunakan lorong kecemasan ketika memandu apabila kesesakan lalu lintas berlaku. Bagaimana perkara ini? Untuk makluman pengguna lebuh raya, penguatkuasaan penggunaan lorong kecemasan sentiasa berjalan, di mana kami telah menguatkuasakan larangan menggunakan lorong kecemasan selama 24 jam bermula pada pukul 8 pagi hari ini hingga 8 pagi semalam, dan begitu juga sebelum hari raya juga. Dan kami akan terus mengeluarkan saman ke atas kenderaan-kenderaan yang menggunakan lorong kecemasan tanpa sebab tertentu, kerana ini akan membahayakan kepada pengguna lain dan juga kenderaan-kenderaan kecemasan seperti bomba, ambulan dan pihak polis. Dan juga terdapat beberapa kenderaan juga yang berhenti apabila berlaku insiden seperti kemalangan dan sebagainya. Bagaimana perkara ini? Nasihat saya kepada pengguna, apabila melihat kemalangan yang tidak melibatkan kenderaan pengguna, teruskan perjalanan. Jangan perlahankan kenderaan anda. Kerana dengan memperlahankan kenderaan anda, maka kenderaan lain juga perlahan menjadikan kesesakan lebih teruk pada masa itu. Dan apa nasihat Tuan kepada pemandu-pemandu yang ingin berehat sebentar ataupun ingin terus meneruskan perjalanan? Nasihat saya, carilah tempat untuk berehat seperti di kawasan rehat di Tapah ini, kerana menyediakan tempat yang begitu luas untuk kita berhenti sementara untuk menghilangkan mengantuk, kerana ia membahayakan apabila kita mengantuk, kita meneruskan juga perjalanan. Jadi nasihat saya, walaupun kita perlu tergesa-gesa pulang ke kota, jangan lupa untuk kesihatan kita dalam masa memandu. Itu yang penting. Baik, terima kasih Tuan Zamri atas nasihat tersebut yang semoga pemandu-pemandu dan juga orang ramai dapat manfaatkan bersama. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan buat seketika ini bersama dengan anda. Kita kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri.